boleh dengar suara saya? Kat UUM okey ya? Siapa yang duduk dalam UUM? Okey, sebab tahu ada masalah dekat dalam UUM, lecturer pun ambil maklum lah. Tapi that one berkaitan dengan online learning. Sekarang ni masih dalam pemantauan lagi lah online learning. Okay, so hopefully kita tak ada apa-apa dan saya rasa saya tak ada apa isi dalam online learning berkaitan dengan kelas kita hari ini. Ya. Dan hari ini adalah kelas terakhir kita. Okay, sebelum kita berjumpa waktu test 2 hari Khamis nanti. Test 2 nanti pun serentak dibuka untuk webback ni akan dibuka kepada semua grup. Ada berapa grup dah? 4, 5, 6, 7, 8 grup kan? Okay, dibuat serentak. Jadi lepas tu pun siapa yang dah habis pun boleh left webback meeting masa test 2 tu. So saya rasa hari ni sajalah saya berpeluang berjumpa dengan awak semualah kan? So boleh semua sekejap ni buka video. Mesti nak tengok kita student-student saya. Semua buka video. Okay, good. Ada lagi? Ni tak kisahlah apa pun. Ada collar ke tak ada collar ke, ada tie ke tak ada tie ke. Okay, make sure perempuan muslim siapa yang nak betulkan tudung baru ambil tudung tu, okey lah. Okay, dari others, kita masih tunggu. Kelas yang lain dah habis dah? Ni, subjek lain dah habis kelas? Ada lagi? Ada lagi belum, madam? Ada lagi, I see. Ada yang buat final? Ada. Berapa subjek yang tak ada final macam kita? Subjek kita ni tak ada final kan? Dia ambil test 1 dan test 2. Law. Law tak ada final? Oh, lah. Ya. Oh, ikut kelas yang lain? Mana yang lain ni saya tak nampak lagi, please. Okay. Ada yang masih dalam UUM lagi. Khamis kita ada test tu, Jumaat ni ada debat je. Siapa yang terlibat debat ni? Oh. Dia open ke? Lisa boleh dengar ke? I don't think so. Interasasi. Dalam kelas kita. Online jugalah. Zoom. Zoom, I see. Medium. Lagi, mana lagi yang share PC ke whatever ke boleh lah. Tapi saya nak remind you waktu test tu nanti please pakai baju komplit yang formal ya. Pakai yang tie ke yang proper lah ni sebab benda tu di record. Saya tak nak jadi macam test 1. Okay. Test 1 ada yang pakai plakat bangun ni saya nampak lah dengan berkolanya dengan kupiahnya please test tu lah macam minta ahli rumah family you bagi ruang masa kat you lah dalam pukul 4 hingga 5.30 kan, dalam around 3:30 tu saya dah standby jugalah dengan all the documents yang sepatutnya upload dan sebagainya lah. Okay. Sama juga dia ada paper
1 and paper 2. Okay. So kalau paper 1 macam biasa, untuk group saya kita transmit through Google Form. Okay. Yang paper 2 pun macam hari tu jugalah, online learning juga. Okay. Kalau tak ada perubahan begitulah. Anything list of formula pun akan diberi pada hari tersebut lah. Dan dokumen tu awak boleh download, nanti dia akan sistem dibuka dalam around 10 sebelum test tu dibuka lah. Okay, clear untuk test tu. Nanti passwordnya, ingat tak password test 1 apa? Nanti lu dapat kosong. Ramai-ramai okay. Yang lain tak buka ni apa? Tak ada. Kalau grup forecasting saya ada gerak bila buka online, memang ada yang duduk dekat atas katil lagi. Duduk atas katil study. Saya suruh buka juga kamera kan. Okay. So nanti kalau you UM ke fokus yang ada kat UM, bolehlah datang ke office saya kan. Boleh tutup semua, kita masuk untuk attendance nanti saya akan buka kembali, please, so don't worry lah ya. Saya tak tahu bila saya buka attendance serentak, tak tahu orang ada problem ke tak kan, tapi sebab kalau saya nampak ada nama orang ni masuk dekat group satu lagi, orang ni masuk satu group lagi. So tak apa, nanti benda ni saya akan keluarkan balik lah. Okay. Okay. So macam mana ni kita nak buat revision? Pada saya ingat saya nak start dengan yang ni. Apa nama ni? List of formula. Okay. I want to make sure lah you all boleh gunakan this all the formula and you understand lah. Okay. Tak payah nak hafal benda yang dah ada. Okay, ada penambahan sikit untuk formula. Saya rasa setakat ni yang saya letak dekat skrin ni nampak ada binomial, Poisson, dan kita akan tambah satu lagi untuk normal. Okay. Saya akan letak formula yang from X nak tukarkan X to Z. Okay, kita kena convert kan. Yang tu kan. Saya akan letakkan sini tu X minus mu and divide by standard deviation. Yang kami akan tambah. So kita test tu kita hanya fokus pada chapter probability sampailah regression and correlation. So kalau awak tengok awak review atau awak download past year question yang previous semester, okay, ada sebahagian mostly banyak yang dia masukkan daripada chapter 1 sampailah chapter 9. Okay. Tapi kali ni kita tak ada final, ya. Kita banyak kepada coursework, jadi untuk test tu kita hanya fokus kepada probability. Jadi bila awak download paper yang lama-lama tu, awak try jawab yang start daripada probability je lah. Probability sampai regression and correlation. Okay. So untuk chapter 6, introduction to probability, of course awak kena tahu konsep asas. Dia biasalah konsep soalan ni, dia mesti ada soalan yang easy, lepas tu sederhana, lepas tu dengan susah, ada kategori dia lah, dengan ada objektif sekali setiap soalan tersebut lah. So macam yang simple question, dia nak tanya easy lah tentang basic knowledge about the probability. Contohnya macam konsep ni complement kan, complement event, maksud dia apa, sama ada you buat A bar ataupun A prime. Tahu konsep ni ya, ingat. Then tahu konsep probability dalam 3 bentuk, iaitu Venn diagram, tree diagram dengan bentuk
table yang ada dua variable kan, ada dalam bentuk table. From this type of figure, you kena faham dan buat latihan, cari contoh latihan yang mewakili setiap kategori ni lah. Okay? Itu saya tak termasukkan lagi lah dengan kategori yang di ayat sahajalah, macam bagi statement in paragraph, let's probability A equal to 0.1 and probability B equal to 0.3, find the A. Dia cakap ayat yang macam tu, itu sendirilah, itu adalah macam biasa. Okay. Dan kalau tengok untuk Venn diagram pun, ya, dia ada dua jenis lah. Satu Venn diagram yang diletakkan nilai probability dalam nilai dalam figure Venn diagram tu. Satu lagi bentuk Venn diagram dia letakkan unsur elemen, okay, ataupun elemen lah, kira apa result dalam setiap event tersebut. Contohnya macam buah dadu kan, event untuk dapat nombor genap. Okay, dia kata dia event A, so dia buat bulat, dia buat dot, dia cakap lah number appear number 2, 4, 6. Itu maksudnya unsur dalam probability ataupun dalam event tu. Dia ada dua jenis bentuk Venn diagram. Okay. Kalau tree diagram pula, you kena ingat konsep how many level dalam tree diagram tu. Okay. How many trial. And trial dia kan how many level. Satu pokok batang, lepas tu pindah lagi satu pokok. Kan dia berkembang. Then kena ingat juga konsep tree diagram. Okay, kalau macam ni, make sure total setiap branch ni, okay, total kembar dua ni, mesti probability dia must equal to 1. Must equal to 1. Kalau kelabu kita tak nampak. Must equal 1. So kalau let's say you dapat probability 0.3, tiba kat sini you letakkan the probability is 0.4. Okay, you recheck. Sebelum you submit the question, the answer you check. Kat sini nampak 0.4 plus 0.3 tak cukup pun satu kan? Maksudnya ni salah. So you revise balik your questions, check. Sebab kita nak tengok konsep tree diagram mesti betul. Total cabang ni probability dia must equal to 1. Okay, must equal to 1. So sama jugalah kalau tree diagram dia banyak macam ni. Kan? Ingat bentuk tree diagram kena betul kan, dia kena start dengan point kat sini kan. Okay. So kami nak tengok total probability kat sini must equal to 1. Okay. Total probability this branch pun also equal to 1. And yang asal pun must equal to 1. Please check. Kat situ kita tahu jawapan kita betul ke salah. Okay. Then itu tentang basic lah tentang probability. Okay. Kemudian dalam apa bentuk cara pun dalam Venn diagram, T diagram ataupun dalam bentuk table, okay, frekuensi table kan, kita letak dalam frekuensi table yang ada variable A dengan variable B kan, column dengan apa nama, row. You kena tahu juga konsep additional rule and multiplication rule. Okay. So dalam additional rule, apa yang perlu kita tahu? Cek ni kat sini. So faham dulu konsep additional rule. Gunakan maklumat yang ada dalam sini. Okay. So dalam additional rule ni dia melibatkan mutually exclusive
event, ni bukan mi Bandung ke mi goreng ke apa mutually exclusive event, dan juga dia melibatkan apa? Ingat? Kawan dia, not mutually exclusive event. Kan? Mutually or not mutually. So, kalau apa yang diletakkan di dalam formula ini adalah untuk not mutually exclusive event. Okay. So ingat kalau you dapat ni, awak highlightkan this one, formula yang ada ni, yang ini ni for not mutually exclusive event. Okay. Okay. So kalau ingat mutually exclusive event macam mana? Kalau untuk Venn diagram dia akan terpisah kan? Ini mutually exclusive event. Yang ni. And then kalau for not mutually exclusive event, yang ini bentuk Venn diagram dia ada tindanan, ada overlap kat sini kan, ada intersection. Intersection kat sini. So this one is not mutually exclusive event, meaning that these two event can happen in the same time lah. Compared to mutually exclusive event, dia terasing. Okay, dia terasing, dia tak ada intersection kat sini. Jadi apa yang ada dalam formula, this one is for not mutually exclusive event. Okay. Dan nampak tak kat sini? Dia ada letakkan intersection kat sini kan. Ada tindanan kat sini, dia masukkan nilai sinilah. Sini. Okay. So maksudnya kita akan gunakan formula yang pink ni, yang saya letakkan pink ni untuk bentuk event yang mutually exclusive event. Okay. Ini penting kalau ditanya what's the probability of A or B. Untuk question of A or B. Okay. Ataupun simbol dia probability A. Okay. Yang ni lah dah ada dah. Okay, nampak? Senyum kan? Senyum macam ni. Okay. So kalau ditanya macam ni, gunakan formula nombor 2. Tapi ingat formula nombor 2 ni bukan ni seketul-seketul ambil. Kena fikir this formula ada dua kegunaan dia lah. Sama ada this one untuk mutually exclusive event or not mutually exclusive event. Okay, ingat konsep ada tindanan di dia. So maksud kat sini, menggunakan formula general additional rule ni, kalau dia nak minta proof kan, proving question, proof, dia minta event A and B mutually exclusive event. Ataupun proof kan, A and B is not mutually exclusive event. Jadi kita macam mana nak buat? Ada yang kalau awak banyak download soalan, dia ada tanya-tanya macam tu. Mutually exclusive event, awak ingat konsep yang sini. Check yang ini. Kalau dia dapat nilai kosong, apa maksudnya? Siapa ingat? You calculate if the probability A or B ni, A and B, tindanan ni, equal to 0. This one is mutually or not mutually exclusive event? Mutual. Mutually exclusive. Yes, mutually exclusive. Macam ni. Sebab tak ada tindanan. Tak bertindan kan? Dia mutually exclusive event. So meaning that kalau you dapat this one, unequal to 0, tunjukkanlah berapa kan? Mungkin 0.1. Kita tunjukkan is not equal to 0, therefore event A and B is mutually exclusive event. Okay, kena tunjukkan the conclusion ayat. Bukan setakat you tunjukkan value macam ni. Okay. Kemudian
you tinggal. No, tunjukkan ni and then you buat hence ataupun therefore event AA and A apa ni? A and B apa? Mutually exclusive event or not mutually exclusive event. Ingat ya? Jangan hilang markah untuk yang you nak buat conclusion tu. Okay? Yang dah habis dah. So the third formula yang diberi adalah multiplication rule. Okay, so sama juga multiplication rule diguna juga untuk bila melibatkan Venn diagram, tree diagram ataupun dalam bentuk table. Okay. So kiranya ini general dia lah multiplication rule yang melibatkan kalau soalan N, probability A and we find the probability A and B. Macam tu kan, A and B. Tapi ingat kalau additional rule dia melibatkan mutually and not mutually exclusive event, kita kena take note this type of the event. Sama juga multiplication rule ni pun dia ada dua perkara yang you perlu pertimbangkan, iaitu dependent and independent event. Okay, dependent and independent event. So apa yang dia beri kat sini ni, ini adalah untuk dependent event. Okay. Okay, dependent event. Okay. Jadi kalau independent event, bawah dia dah bagi dah. Kalau independent event, sila guna yang ini. Kata macam tu. Okay. Dapat ada dua. So kalau awak ingat dia dapat question dapat macam what the probability S N B contohnya, SN guna NB kan, contohnya lah So you nampak simbol pertama, itu sebab yang pertama. No, check dulu the event is dependent or independent. Dan kalau ada satu lagi questions dia tanya proving juga, macam tadi dia provekan the event is mutually or not mutually. Sama juga untuk multiplication rule, dia boleh juga ditanya dalam bentuk provekan the event whether dependent or not, okay, dependent or independent. Jadi macam mana nak bentukkan? Senang je, tengok yang ini saja. Banyak bentuklah satu cara. Awak tengok yang ini, simple lah. So kalau this value PA dan B, this one, okay, not equal to PA and multiplykan dia punya value ni dengan B. Okay. So kalau macam ni, dia tak sama, maksud dia apa? Adalah dependent. So kalau dia dependent event, awak guna formula yang saya write ni. Okay, saya write tu. Gunakan formula yang atas. Tapi bila awak tengok dia event is independent, ambil yang bawah. Dan kalau nak tunjukkan the event is independent or dependent, check. You calculate. Saya kan boleh macam ni, boleh ingat. Boleh tulis kan? Okay. Maksudnya awak buat dulu. Apa nilai PA, mana nak buat tindan Okey, buat N macam lah. P ni, you dapat berapa? Kemudian cari lagi PA, darabkan dengan titik tu, maksudnya darab kalau you tak familiar dengan darab ni.
P dapat berapa? Okay, and then you comparekan this value. Okay, comparekan this value. Comparekan yang ini dengan yang okay. Kalau you dapat equal, maksudnya therefore this event is independent. Kalau you dapat not equal, dia adalah dependent. Okay? Okay, boleh jelas? Proving ni sebenarnya soalan tu hanya makan markah dalam 4 ataupun 3 lah. So banyak lagi soalan yang awak boleh buat puan. Tapi penting nak tentukan sama ada dia independent or dependent ataupun mencuri or not mencuri, sebab kita nak tengok formula mana yang kita nak guna. Okay? Conditional probability ni untuk dependent event. Nampak ni nilai ni kan? Untuk dapatkan untuk dependent event. Okay? So kalau data dalam bentuk table, okay, macam frekuensi ada event pertama, faktor pertama dan faktor kedua. Kalau awak tahu these two event adalah dependent event, awak boleh dapatkan direct terus nilai ni. Awak boleh dapatkan terus nilai ni daripada yang appear dalam table. Faham tak? Kalau awak buat latihan awak nampak lah. Benda tu dia boleh direct boleh dapat. Ataupun sama je kalau awak buat one by one pun dapat result yang sama tak? Okay. Kemudian habis dah probability, introduction to probability. Tu je konsep dia kan. Dia tanya ni conditional lah apa. Ataupun dia buat eksperimen jika ni kan. Ya, kita masuk number of random variable. Okay. So kalau ingat formula saya kat sini, ni dia. Okay. Kalau dalam formula list of formula diberi macam ni, awak ingat konsep untuk variance, expectation kita hasil darab X and PX. Okay. Then untuk variance dia adalah hasil ni buat equation lah, equation of X didarabkan dengan Px equal to X. Okay. Untuk formula ni, nampak tak? Okay. Dia macam ni. So, sorry, Ex kuasa 2. Buat kuasa 2. Ex kuasa 2, you darab dengan Px. Okay. Ni summation lah ni. Ada tak? Saya takut awak dapat formula ni awak tak tahu nak guna. Tolakkan dengan summation of mean X darabkan dengan P X equal to X kuasa 2. Keseluruhan ni yang dikuasakan. Okay. Ini variance. Kalau ditanya standard deviation, please minta you awal-awal you letak terus square root of the variance. Bukan jawapan akhir variance tu baru awak square root kan. Okay. Sebab apa? Saya tak nak hilang markah daripada awal. Sebab dia tanya standard deviations. So maksudnya awak terus buat square root of the variance. Okay, nampak Okay, boleh tak untuk formula ni? Sebab dalam nota saya gunakan formula terus yang macam ni kan. Tapi dalam formula kalau dibagi macam ni, awak tak familiar apa maksud X square dengan EX square bracket kat luar ni. Boleh? Saya tak ada masalah ni. Mostly of my student dia boleh memang full mark bahagian ingat jangan dia tinggal bila nak buat revision ya. So expectation of X ataupun ditanya mean of X samalah.
maksud dia ni expectation dengan mean ataupun ni ada mu, ni lah mu dia ni kita ni. Okay. Then konsep chapter 7 ni teori dia, kalau dia konsep dia nak tahu, dia tahu tak konsep the probability random variable, okay, distribution random variable. Maksudnya you kena check dua perkara. Total of probability dalam table tu mesti equal to 1, okay, and each probability dalam setiap cell itu must value dia between ataupun from 0 to 1. Dia tak boleh less than 0 or greater than 1. Okay. Dan konsep cumulative distribution, okay, probability, cumulative probability distribution. Okay. Selain tahu dalam bentuk table tu, awak tahu juga nak construct the graph, okay, pakai yang macam sama ada pakai bar atau batang mancis tu kan. Sama je, semua boleh pakai dua-dua. Dan ingat ada dua jenis bentuk graph. Sama ada ditanya probability distribution ataupun cumulative probability distribution. Okay. Bila saya tengok test 1, ada yang makan, bila saya minta frekuensi table, saya minta relative frekuensi table, tapi awak bagi frekuensi table. Lain kan kehendak soalan. So sama juga baca betul soalan. Soalan minta you draw graph probability distribution. So maksudnya y, paksi y tu you letak probability of x. Okay, kalau dia minta construct the histogram of cumulative probability distribution, pastikan you letak simbol F. Okay, F besar tu kan, F besar tu untuk cumulative probability, cumulative probability distribution. Okay, ingat dalam chapter ni kita tahu table, satu lagi kita tahu graph, dan satu lagi apa dia ingat? Apa lagi bentuk distribution kita boleh letakkan? Ya, doktor. Doktor ulangi sekali. Saya dengar lah. Okay. Soalan tadi? Tak. Nak minta ulang balik soalan. Kita dalam chapter 7 ni, okay, probability random variable, distribution random variable, you kena tahu dalam bentuk table, how to construct the probability distribution table. Satu lagi dalam bentuk graph ataupun histogram, kan, sama ada probability distribution ataupun cumulative probability distribution. Satu lagi apa dia yang perlu tahu? Mana kita nak probability distribution? Apa ingat? Dah publication belum ni? Jangan tunggu kita punya kelas. Saya buat hari Selasa ni, lewat ni sebab I hope that all student dah baca, dah sebaliklah you punya tiba dah tengok examples question yang saya bagi. Dah ingat? Siapa ingat? Yang bentuk macam ni Mathematical formula. Ya, mathematical formula. Dia bentuk macam ni kan. Kat sini dia minta you buat Px or Fx. Okay, P of x. X ni apalah, depends. Biasanya it's better kalau you construct the table first. Then from the table, value in table, you can convert value table masuk dalam formula, mathematical formula kan. Kat sini nanti you buatlah x in from apa, less than ke greater than ke. But make sure okay, start dia kat sini mesti start dengan 0 dan 1. Okay, starting dia mesti 0 dan bawah ni mesti
1. Okay. Dan ada juga yang soalan yang dia daripada chapter Introduction Probability, dia minta construct tree diagram, and from tree diagram kita convertkan to discrete random variable distribution. Dan contoh tu telah pun kita bincang in class. If I'm not mistaken, it's about the cow kan, male and female cow. And then I ask student lah, tak ada nak buat alternative probability distribution, and the question asks you to construct the male cow. Okay. Tapi saya minta you all sendiri effort lah buat female cow untuk distribution random variable. Ingat tak yang tu? Okay, daripada situ dah dia boleh teruskan lah. So kalau tak faham tree diagram konsep discrete tu, tak boleh dah. So ingat konsep discrete and continuous. Okay, mana yang sesuai untuk dibuat dengan probability distribution. Okay, kalau continuous memang kita tak belajar, tapi at least dalam chapter ni you tahu which one is continuous and which one is discrete random variable. Okay, so setakat ni chapter 6 and 7. Any questions sebelum kita masuk yang lain dan untuk soalan-soalan lain nanti? Ada tak benda yang saya tak sentuh? Please remind me lah kat sini, kan nanti dah waktu test tu galat saya tak sebut. Okay. Rasa semua saya dah sebut dah? Okay. So kalau macam tu kita teruskan untuk special probability distribution. Sebenarnya dia pun sambungan juga daripada random variable ni. Okay. Dan kadang-kadang saya dah buat pun benda special probability distribution dalam discrete random variable. Biasanya macam binomial. Okay. Binomial ni kadang eksperimen ni dah boleh dijalankan start daripada chapter 6. Lepas tu construct distribution table dalam chapter 7. Lepas tu rupa-rupanya dah ada dah binomial table. Jadi sebenarnya awak dah boleh construct sendiri binomial table kan. Tapi untuk yang soalan yang chapter ni kami dah siap-siap bagi binomial table yang banyak terus untuk nilai probability dia lah. So ingat special probability distribution ada 3 jenis sahaja yang you belajar. 2 adalah discrete and 1 adalah continuous. Yang 1 ni hanya normal distribution sahaja. So any question yang datang, you kena decide dulu. The question ask you about the binomial, Poisson or normal. Normally normal distribution tu you nampak variables dia tu adalah continuous dan kadang-kadang biasa disebut dalam soalan. We assume that X distributed, normal distributed, dia kata. So tahulah itu nak cerita pasal normal distribution. Biasa yang tak sebut binomial, okay, Poisson pun kadang-kadang disebut. So macam mana nak membezakan binomial dengan Poisson? Kalau binomial, tengok dalam soalan tu dia melibatkan 2 outcome sahaja. Okay, fail, success, apa lagi? Kalau color pun hitam, merah, biru, tapi soalannya ditanya contohnya the black color, yang biru, merah, hijau, kuning tu awak terus letak complement of black color. So black and unblack. Black bukan black, black B, satu lagi B prime. Terus kelompokkan dia kepada B prime untuk nak jawab menjadikan soalan tu menjadikan dia binomial distribution. Table yang diberi adalah dalam bentuk equal. Okay, semua dalam bentuk equal. Then ada 2 option lah, sama ada you nak calculate menggunakan formula. Ini formula kita ingat n number of trial. Untuk binomial dia akan beritahu berapa kali trial eksperimen tu dibuat. Okay, tapi Poisson dia tak akan sebut lah. Biasakan dia tak akan sebut. Okay.
Okay, NCX, X adalah soalan yang ditanya. P, probability sub soalan tu. You jangan baca daripada paragraf soalan tu, you terus decide that is a probability of success. Tengok sub questions, betul ke that one is a P? Mungkin dia tukar. Contohnya kalau soalan sebelum nilai, dia soalan berkaitan dengan does not smoke. The probability of does not smoke. Tu ditanya what the probability of dia ambil dalam tu hanya 2 sahaja yang does not smoke, semua does not smoke. Tapi rupa-rupanya next sub question tu ditanya yang smoke pula. Maksudnya probability of success tu sudah berubah. So saya takkan cerita lagi lah what is the probability success or fail kelas lah ni semua nak revise, nak sentuh-sentuh je. Okay. And Poisson distribution, jangan lupa mesti you tengok pada nilai lambda. Okay. Lambda ni maksudnya ni adalah average dia. Disebut average bilangan accident. Contohnya pada satu minggu adalah 8, disebut average. Ataupun disebut mean. Okay. Tapi ingat apa yang dia cerita semua ni adalah mesti adalah discrete. Okay. Dia ada discrete. Dan dia ada interval dalam tempoh seminggu, dalam tempoh sebulan. Ataupun dia cakap dalam 5 kaki persegi. Dalam 10 kaki persegi dia ada interval dia nilai lambda ni. Jadi biasanya sub questions yang bawah tu biasanya dia akan berubah lambda dia. Contohnya dalam main questions dia kata lambda dia merujuk kepada 1 minggu, maksudnya 7 hari. Okay. Tapi tengok soalan-soalan bawah-bawah lah, dia tanya probability untuk sebulan. So lambda tu daripada nilai 7 hari awak kena tukarkan kepada sebulan. Maksudnya lambda tu kena darabkan dengan 4. Sebab normally kita letakkan sebulan tu 4 weeks kan, ada dalam 4 minggu kan. So kita darabkan lah. Sama juga mungkin dia bertambah nilai lambda tu ataupun lambda tu boleh jadi berkurang. Contohnya okay, lambda tadi kata dalam main question untuk 7 hari seminggu. Tapi yang ditanya bawah tu lah, dia nak minta probability yang berlaku tu untuk tempoh 1 hari. 1 hari. Jadi lambda tu dia awak kena bahagi 7. Okay. Boleh kelas? Faham? It's very important untuk lambda pada Poisson. Dalam setiap subquestion keluarkan nilai lambda you. Walaupun nilai lambda you sama dengan main question, tapi please letak je terus. Lambda untuk soalan A apa, lambda untuk soalan B apa, tulis. You renewkan nilai tu atau kalau berubah kalau tak berubah pun tulis lagi. Okay. Kat situ yang kami akan cari nilai lambda. Sama juga dengan binomial ni. Setiap subquestion letakkan nilai P. P, probability of success dalam sub questions tu apa? Dia mungkin berubah probability success untuk binomial mungkin berubah untuk soalan B dan C. So tu yang penting. Okay. Dan untuk satu lagi special distributions untuk normal. Okay. Normal distribution. Kita faham konsep. Dia adalah soalan main question dia berkaitan dengan variable X. X distribution. Okay. Dia akan bagi nilai mu of X dan standard deviation of X. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan ni untuk normal distribution, we have to convert this distribution to Z distribution. Nak tukar Z distribution, itu yang memerlukan, nak Z kat sini kosong kan, dia mesti kosong. Dia dah tak mu X kat sini. So nak tukarkan X kepada Z ni, yang ini yang memerlukan yang kita convertkan X value
dalam soalan tolakkan dengan mu of x, mu dalam x variable tu, and divide by standard deviation of x. Okay, baru awak dapat nilai z. Mungkin dalam formula nanti dia letakkan tiga formula ni, dia tak letak pun mu x, standard deviation x saja je. Untuk grup saya letakkan macam ni sebab saya nak student value mu dan standard deviation mesti diambil daripada x distribution kat sini. X distribution, random variable x distribution. Okay, saya tak nak orang tiba x tolak, dia tengok mu kat sini, dia tahu mu ni kosong kan, ni mu, tapi this one mu for z, mu for z yang sini. Okay, dan standard deviation z equal to 1. Okay, kita tak guna nilai yang ini untuk convert x to z. Kita guna nilai probability dalam x, distribution x. Okay, boleh untuk special distribution? Last sekali kita belajar regression and correlation. Lain sikit lah kan. Very interesting. Kalau tengok dalam my notes, kita boleh gunakan jawab menggunakan Excel kan. Kita boleh jawab menggunakan dua je lah kan, dua je lah. Okay, so kena faham, kena tahu how to calculate this one lah, hands on tangan, dan gunakan nak cari yang ni dengan yang ni, semua boleh. Okay, semua bila saya tengok quiz yang lepas, banyak hilang markah bila dia meletakkan regression model ni. Apa saja model? Model ni maksudnya dia nak jadi hilang lah. Regression model awak sepatutnya letakkan nilai y hat. Ataupun tahniah lah, ada juga dia tak boleh tulis y hat dalam Google Form tu, dia buat y prime, betul? Ataupun ada juga yang tulis saja y hat, saya faham lah tu, y hat equal to nilai dapat B0 plus B1 X kan. Sayanglah for those yang tulis y sahaja, y equal to, letakkan nilai B0 and B1X, tak dapat markah. Salah. Lah doktor, mana ada simbol head tu dekat keyboard? Ada? Tidak. Prime ada. Tapi saya tak faham, ada yang jawab positif, very strong. Okay, itu bukan model. Bila you nak interpret value yang macam very strong semua tu, itu merujuk pada correlation. Correlation. Yang ni. Correlation, ingat, R ni bagi two information. The direction and how the strength of the direction, the correlation. Sama ada dia very strong ke, weak ke apa. Satu lagi, positive linear regression ataupun negative linear regression. So ingat, ada dua benda ni. Kalau you interpret kurang satu, dia akan jadi salah. Okay? Satu ataupun salah. Tapi kalau you nak letak very strong, that one is linear dah, maksudnya boleh, saya boleh terima strong ke very strong. Tapi kalau dah value dia macam 0.8, 0.9, you letak weak ataupun very weak linear correlation ni, relationship dia dah salah lah kan. Okay, any question about the regression correlation? Betul, like from the previous quiz, if tak ada tu memang that one question 1 mark lah.
And then you tak Oh, answer even though jawapan dia betul. Penat cari tu doktor. hilang satu markah je. Kan. Dekat all apa? Model correct. Bahagian part tu yang tak dapat, you dapat nilai B1 and B0. Okay. Okay, satu lagi. Bila you dapat formula, regression model ataupun sebut equation model ke mathematical model ke about the relationship between variable X and Y. Tanya kat sini. Plus B1X. Satu lagi, you tahu buat prediction based on this model. Okay, the value of Y hat if X equal to 3. Itu in general lah maksudnya kan. You interpret ataupun summarize what the meaning of this model. Describe what the meaning of this model. How the relationship between Y hat and X kat sini based on this model. So nak interpret this, some question dia kata interpret B1 kat sini. So kat sini you tengok nilai B1. Okay. So kalau B1 dia positif, meaning that one unit X increase, Y hat also increase B1. How many increase dalam Y hat? Amount dia B1 juga. So kalau nilai B1 ni negatif, maksudnya kalau X value one unit X increase, Y hat will be decrease. Dia akan jadi decrease sebab B1 dia adalah nilai negatif. Okay. Negatif, so Y hat akan decrease. How much? Tengok value B1 ni lah berapa. Itu relationship ni. Okay. Boleh? Around tu je lah kalau dia kata correlation. Dia suruh kira-kira, calculate. Kira-kira calculate sama je. Oh, satu lagi kena draw kan. Draw. Dia minta you draw the scatter plot and describe what the nature of the relationship. Okay. Satu lagi bentuk dia juga boleh cakap dia bagi je nilai R ni. Kalau R equal to 1, give example of the scatter plot yang nak represent this R equal to 1. So yang saya ingat dalam note saya, make sure buat satu line, you letak satu titik semua dalam line ni. Sebab this one is a perfect positive linear relationship ataupun linear correlation. Ingat R ni dia ada dua bagi. The direction dia strong ke weak ke apa ke. Satu lagi dia adalah direction dia, sama ada dia positif atau negatif. Kurang satu, itu bukanlah merujuk pada nilai. Ataupun dia kata roughly draw the scatter plot kalau R equal to 0.03 ke, for example kan. Oh, nampak sangat macam no relationship kan. Ni syok lah awak. Letak je lah, bantai je lah kan. Jangan nampak ada pattern lah. Jangan nampak ada pattern. Sebab nampak R dia dah close to 0. Macam nak menunjukkan tak ada relationship. Okay. Tapi kalau dia nak minta R macam strong lah, 0.8 for example, 0.8, 0.9, 0.7 boleh lah. So make sure you buat scatter plot tu, ni satu line tapi point dia jangan letak dalam titik-titik ni semua. Mungkin semula letak sini, lepas tu letaklah sikit. Letaklah sikit sini. Jangan very close, jangan letak betul dalam line. Nak menunjukkan R tu strong relationship. Boleh? Okay class, any questions? Okay, madam. Okay,
apa ya. Kita tengok soalan yang saya bagilah ya. Kalau tak ada soalan, sekejap dia tulis. Saya Doktor, bagi dua. doktor, semua buat tulisan tangan Ada yang pakai Excel tak? Masa suruh upload gambar tak ada? Oh kan Bagi file Excel pun boleh kan, macam chapter 1 kan, bagi file Excel, tapi make sure Excel tu jangan adalah kalau markah banyak, you kena tunjukkan cara kerja Excel tu lah. Macam example 5 yang saya bagi dalam online learning, ada satu B1 and B2 kan, gunakan data analisis ataupun gunakan formula equal to intercept ataupun slope, right? Tapi kalau untuk that question dia bagi markah dapatkan B1 saja mungkin 3 markah kan. Maksud you kena masukkan equation yang saya highlightkan yang kat atas yang bulat. Dalam example, letakkan equation equal to n, apa nilai n, you darabkan, you buat function tu betul-betul lah, buat function you sendirilah. Okay. Okay. Sebab tu saya tunjuk example 5 tu dari 2. Dia lah. Tapi kalau minta equation tu macam setakat 3 markah sahaja, okay, tak perlulah awak boleh terus keluarkan nilai dia. Sebab dia assume that student boleh gunakan calculator dengan baik lah. Terus dapatlah dapat. So lepas tu kami bagi 3 markah macam soalan quiz. Saya bagi 3 markah kat situ kan. Saya terus semua nak nilaikan, nak dapat nilai B1, B0 dengan bentuk equation tu betul. Tak semesti y hat. Kadang ada student dia tak letak nilai x tau. Dia letak y hat, cantik dia letak. Y hat equal to dia letak B0 plus B1. Sayang, x tertinggal. Dia tak letak x. Habislah, tak ada markah. Okay. Answer these questions before revision. Ada satu lagi chapter random variable. Saya tengok yang lagi lah. So yang ni saya bukanlah nak discuss all the questions dengan bagi the final answer untuk semua ni ya. Sebab kalau nak buat yang tu memang tak cukup lah masa kita banyak-banyak kan. Cuma awak boleh check cara kerja you betul ke tak, and then you calculate tekan sendirilah. Tapi kalau nak check jawapan betul tak madam yang ni, selepas you discuss among you dapat question yang berbeza, baru info saya lah, kat saya. Okay, so macam ni, kalau ini soalan yang saya rasa saya ambil daripada mungkin past year question, past year questions, AP 192 if I'm not mistaken. Nampak tak ni, untuk soalan probability, dia letakkan dalam bentuk table. Okay, table ni lah saya cakap, ini event A, this one is event B, factory and rank. Okay. So semua dah baca, betul ke semua dah buat? Honestly, siapa yang belum buat? Saya nak tahu sahaja. Saya nak yang belum buat. Ada tak yang berani mengaku? Saya madam. Satu pun belum. At least ada yang buka, dia tengok. Kalau satu pun belum ni, tak apa, lepas ni sambung lah, tengok buat balik ya. Okay. Buat, apa tadi saya dah sempat baca pula.
Okey, untuk yang ni, yang saya cakap tadi, ni salah satu bentuk soalan. Kan saya cakap ada tree diagram, Venn diagram, satu lagi bentuk table kan. Ni bentuk yang saya cakap ni lah, yang table. So kalau dia minta ni lah ya, find the probability that the selected radio was, ni soalan nak bagi markah free nama dia. Sebab dia terus nampak or kan, produced by factory A or rank H. Okay, tapi kena ingat yang ini ni dia ada intersection ke tak? Dia or, kalau you tengok formula dia, list of formula. This one kan, general rules, or. Okay, yang saya cakap tadi kalau or tu mungkin dia mutually or not mutually exclusive event. Okay, so factory A and B kalau perhatikan dia sebenarnya dia boleh berlaku serentak lah kan. Dia adalah factory A dan juga dia adalah daripada dia buat brand G ataupun H kan. Dia maksudnya dia ada intersection kan. So kalau ada intersection maksudnya dia gunakan formula yang ini terus. Okay, dapatkan yang gunakan formula ni untuk dapatkan jawapan A. Okay. Then untuk yang nombor 2, a brand G given that the radio was produced by factory C. So ini dia nak tanya tentang apa? Ingat. Conditional probability. Dia nak tanya probability G. Dia sebut given that ni nampak mudah lah. Perkataan given that ni sudah dah nampak. Oh ni yang garis-garis pacak kan. So factory C. Okay. So kalau daripada sini, okay, sebab dia adalah dependent event dia, awak boleh dapat nilai ni terus daripada table saya nak ke atas. Oh, kena padam juga ni. So daripada table G dah padam tadi GC kan. G given C, maksud ni kita tengok kat sini. Okay. Kita tengok kolom C, total C kat sini. Yang ni 14. Dan kita tengok total C. Total C 1, 2, 4, 5, 7, 27. Saya terus boleh dapat jawapan dia untuk soalan nombor 2 ni. Okay, yang ni sama dengan 14 per 27. Okay, 14 per 27. Boleh kan nampak seketul ni terus dapat 3 markah. Tapi ada satu lagi jalan panjang. So dia nak bagi markah untuk student yang buat jalan panjang. Iaitu gunakan apa? Gunakan formula yang ini. Balik. Dia gunakan yang conditional probability formula. Dia ambil yang nak jawab. Pun betul juga. Ini yang dia dapat 3 markah. Satu markah ni dikeluarkan, satu markah ni dikeluarkan, lepas tu markah akhir. Sebab tu dapat 3 markah. Tapi kalau student yang terus lompat, dia dapat 14 per 27 pun automatik dapat 3 markah juga. Okay? Boleh kelas? Ni soalan B apa ni? Mutually exclusive. Okay. Kalau tengok yang waktu saya buat revision tadi, macam mana nak guna ni?
Apa maksud mutually exclusive? So yang ini ni awak kena check, okay, intersection between factorial B dengan G ni, dia bentuk macam ni ataupun dia bentuk macam ni. Dia mutually ataupun not mutually exclusive event kan? Yes, cari value P, B, intersection G. Kalau equal to 0 means mutually exclusive. So Umi dapat berapa? Dia dapat berapa? Dapat sama ke tak dengan 0? Saya belum buat lagi. So in teori dah dekat kepala. Right? Okay. Okay, betul tu. Umi nak jawab tu betul ya. Maksudnya awak kena tengok lah. Dapatkan P, factory B and G ni sama ke tak sama dengan 0. So kalau sama mutually exclusive event, but if unequal, not mutually exclusive event. Okay. Yang C ni, ada yang panjangnya. Ni interesting juga ni. Dia bagi soalan dia, find the total unit of brand G that will be produced by B. Brand G. Okey, dia nak minta kalaulah N, dia kata maksudnya dalam trial tu ada N 3000 unit G. Dalam 3000 unit G ni yang berapa yang B ya? Yang faktor B. Jadi maksudnya dalam sample space G itu. Dalam sample space G itu. Jadi dia nak probability of B dalam sample space G. Ini sebenarnya nak tanya. Nampak? Pasal tak? Setiap soalan saya akan convert the question itu mathematic symbol. Ni nak kan nampak tak soalan punya panjang kan? Dia nak dapatkan yang ini. Tapi yang ni hanya dapat probability sahaja. Kita berbalik kepada 3000 unit ni, nilai ni sebenarnya awak kena darabkan dengan yang ni. Baru kita dapat jumlah dia. Kalau tak dapat probability sahaja. Darabkan dengan 3000 ni, barulah dapat jawapan dia. Nampak? Okay? Dia nak tengok, nampak 2 markah ni sebab apa? The concept you multiplykan this probability dengan, darabkan dengan 3000 ni. Okay? Betul method cara you buat ni, the way you write this one, dapat 1 mark. And the last answer, correct answer, dapat 1 mark. So total 2 marks. Okay. Questions for question 4 ni dia apa? Macam next chapter kan. Dia nak tanya tentang distribution, probability distribution, random variable. Untuk discrete, nampak dia tulis discrete random variable, dia tulis nilai ni. Okay, siapa boleh tahu ni? Macam nak jawab? Proof that this table ni is a probability distribution. Sama all the probability equal to 1. So it's a probability distribution of that. You dapat 1 mark only. And also the probability is within 0 to 1. Yes. Check these 2 items. The first item, check lah each probability ni is equal or not equal. Is between from 0 to 1 and the total. Total mesti equal to 1. Yang ni. Pandai dah walaupun tak buat. Kalau buat lagi pandai ni. Okay, lepas tu macam biasa calculate, tengok nilai the numbers is equal or not dalam your calculation is based on the symbol lah. Greater than and equal ataupun
greater than only, ya. So please take note lah the sign of questions kat situ. Okay. Calculate the expected value of X. Maksudnya this one you kena tunjukkan, the summation of X darabkan dengan each probability of X tersebut. Okay. Dapatkan total dia. That one is a expected value of X. Tambah je, tapi awak tak, awak kena buat balik lah sebab bukan awak kena hantar balik kita soalan kan. Awak kena tulis balik lah table tu. Calculate standard deviation of X. Make sure, ni saya cakap ni terus buat. Square root. Okay. Square root of summation of X square dengan EX tolakkan dengan this mu. Okay. Summation of X PX. Semua kita kosongkan. Okay. Ya, awal-awal you kena show the symbol square root ni untuk menunjukkan you guna formula standard deviation, bukan you guna formula variance. Kalau tanya variance, buanglah square root ni kan. Okay. Madam, Ya. kalau saya buat table boleh tak? Boleh? Macam first row tu X, second row tu probability, second mean, lepas tu variance. Last kali tu saya buat standard deviation sama dengan square root. Okay, maksudnya you buat macam ni kan? Satu kolom untuk X, satu lagi you buat X square PX, right? Tapi untuk standard deviation kena tunjuk juga square root sebab kita bukan guna total yang kat sini kan. Kita guna this total kuasa 2 kan. Dari ikut formula standard deviation tu. Jadi ya betul you buat yang ni satu jalan kerja tapi tak cukup markah lagi. Tunjukkan juga S equal to, standard deviation equal to, masukkan formula. Apa tolak apa, bukanlah formula, maksud saya tunjukkan bentuk square root ni lah apa dengan apa kuasa. Boleh? Apa tanya tadi? Boleh madam. Okay. Thank you madam. Kemudian kita tengok next question. Kita tahu apa? Biasalah ni. Kadang kalau dia nak tambah markah lagi, dia minta you draw the probability distribution ataupun dia minta tiba-tiba dia minta draw the cumulative probability distribution. Maksudnya awak tambah kat sini F cumulative probability distribution, baru you boleh buat draw the graph tu. Okay. Question 5, bila saya baca ni kita nampaklah ni nak merujuk kepada spatial distribution. Okay. Ini sama ada nampak dia sebab dia nampak two outcomes. Okay, nampak two outcome. Good or spoil. Kalau two outcomes and then this one is a discrete, I know lah. This one is untuk question binomial distribution. Okay, untuk binomial distribution. Okay, nampak tak? Ini saya cakap dia minta spoil. So maksudnya 2% ni merujuk kepada P yang kat sini. P equal to 0.02. Ingat 2% bukan 20. Ini pun student banyak tersilap, dia tertinggal kosong. 2% dengan 20% lain. So kalau 2% 0.02. Okay. Kalau 20% 0.2. Okay. Nampak simple tapi habis dia drag soalan jawapan yang salah kan. Okay. Nampak ini pun sama. Dia merujuk kepada P equal to 0.02, tapi you tengok these questions. At most one watermelon is good. Okay. At most one
one watermelon is good. This one P dia akan jadi berapa? Siapa tahu? 0.98. Yes, 0.98. Ini yang saya cakap tadi kan, waktu saya buat division menggunakan list of formula. Okay, tulis Doktor. setiap question. Yes. Doktor, the mark Yeah. for that one 5 marks lah for that one. Yeah. Oh my god. Like the jalan kira dia 1 minus 0. Okay. Sebab dia tengok this one, nampak yang ni dibagi satu. And then the calculation of x equal to 0 dengan x equal to 1, kan, at most 1 kan. Dia nak tengok the each calculation tu. Okay. Okay, kemudian tengok yang B. Apa ni? Soalan ni kadang kita dapat teka jugalah kan, dia boleh dengar suara saya? Kan. Average number of trip. So number of trip is a discrete. Disebut average. You dah nampak ni macam bunga-bunga soalan untuk Poisson. Okay. Alahai, dia dah beritahu dah Poisson, baru saya nak buat surprise kan. Poisson distribution dah sebut dah. Okay, kalau dia tak beritahu Poisson distribution, kita dapat tahu dah. Ni average, ni discrete, and then dia letakkan dalam satu interval in 1 year. Okay, per year kan, average dalam satu interval. So kita nampak ini adalah Poisson. Okay. So in a year, ni pun last year, sama juga. Maksudnya lambda apa? Sama dengan macam yang the main question kat sini lah. 1.2. Each sub question kena tulis. Okay. Number 2, sama juga in a year juga kan. Okay, so sama lambda equal to 1.2. But look at the third question. Mesti biasa question akan tukar sikit nak tengok student understand or not the value of lambda ni. 2 years period. Okay, so maksud this one for 1 year. For 1 year. So meaning that this one you kena 0.4. tunjuk lambda 2. Okay, 2.4. Pak dah lain kan? Okay. Okay, kemudian any question you just interrupt dia, tak payah nak khusus tanya, jangan tunggu end of the class. Madam, Ya. nak minta madam ulang yang kejap, bukan. Yang 5 markah tu. Yang ni, macam mana nak jawab? Sebab tak faham sangat itu. Awak dah buat belum? Belum. Nanti check sebab saya tak adalah jawapan yang last answer tu saya tak ada Okay, tapi yang ni, saya nampak yang ni, kalau yang tadi P kita kat sini 0.02, okay. So now P yang good, so now is good, right? So dia akan jadi komplement dia lah yang pada ni. Q dia akan jadi P kan? Ni P 0.98. Sebenarnya awak kena tunjuk lah this one 1 minus 0.02. Kita tunjukkan 1 minus 0.02 dapatlah 0.98. Okay. Lepas tu dia kata at most. At most P X most. Apa simbol kat sini? Kita tahu this one is 1. At most 1. So apa simbol kat sini? Less than and equal to. Less than and equal 1. Equal to Okay, less than and equal
1. So simbol betul pun dia macam mana how you interpret this question pun dah dapat markah dah. Okay. Equal to ni you kena tulis ni adalah merujuk pada x equal to 0 plus px equal to 1. Tunjukkan ni. Lepas ni barulah you buat yang NCX ni. NCX P bla 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 ni kan. Plus dengan satu lagi NCX yang untuk x equal to 1. Bla 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 ni. Okay? Boleh ni? Nak tulis satu-satu. Faham. Madam, Okay, Madam nak tanya. Ya. Untuk yang px equal to 0 dengan px equal to 1 tu kan, kalau saya buat p dalam kurungan 0, salah. Boleh. Tak salah. Betul. Okay. Thank you, Madam. Okay, any questions? Yang ni clear? Kita check jawapan. Clear, Madam. Jawapan you akan jadi, sebab dia nak at most 1 mathematics is good kan, dia nanti check jawapan. Ada student yang dia sampai dia ada yang dapat banyak zero. So kalau banyak zero, make sure 0.000. Madam kata sampai 4 decimal places. Tapi bila 4 decimal places masih lagi zero. Cari sampai jumpa. Contohlah ni soalan dia. Okay, tiba-tiba yang hujung baru jumpa 6. Ni contoh so you tulis yang ni semua. Okay. And this one is the way how we write the P probability value. Okay. So 0, tuliskan 0 sampai jumpa 1 digit yang bukan 0. Ya. Okay. Kalau guna yang darab 10 kuasa tu boleh tak? Boleh juga. Oh, okay. Tidak. Ya. This one kan. Okay, question sheet pula dah question dengan sheet. Okay, question 6 kita tengok yang ini. Okay. Time span. Oh, nampaklah ini bukan discrete. Kalau time dia dah nampak dia adalah continuous. Okay. So kalau continuous, nampak macam mana? Baca. Dia mesti kalau distribution dia adalah berkaitan dengan normal distribution. Dan awak kena faham kalau distribution X ni macam mana, nanti kita nak convertkan kepada Z. Okay. So keluarkan maklumat yang ada. Dia kata 2 30 minit per day. Okay, this average. So maksudnya untuk X distribution dia kata kat sini dia mu of X equal to 230 minutes. Okay. Dengan standard deviation 45. This one is a sigma X. Keluarkan maklumat, information, you write all out kan semua kat situ. And then what's the probability that the students watch TV less than 200 minutes per day? So kita tahu kat sini 230, dia nak tanya kat sini sebenarnya. Soalan yang A ni, dia less than ni dia kat sini. Sebab nilai 200 kurang daripada tengah dia kan. Average dia tengah dia mesti ke belah sini lah. So now X kat sini ni, yang ni. Your first task kat sini untuk jawab, you kena cari. Dia bentuk sama juga. Apa nilai Z score kat sini? Z score dia. Dia ada hint kita nampak kat sini dia kurang daripada nilai 230. Means that Z score dia akan bernilai negatif. Sebab untuk Z score, average kita 0 kan? Okay. So maksud dia akan dapat nilai negatif. So 3 marks ni you buatlah Px less than 200 equal to terus Pz. Okay. The way you write Px equal pula less than
equal to, terus buat istilah ada PZ. Once you dah tukar X kepada Z, terus masukkan dalam formula 200 minus 30 and divide by 45. Okay, nampak? Once, okay, ni X soalan. Once you dah tukar pada Z, 200 dah tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti terus tolakkan dia masuk dalam formula nak convert to Z score ni. Okay. Lepas tu, teruskanlah tengok nilai dalam table, distribution table. Sama juga more than 2 ni. Kalau more than ni, kita tahu dia nilai Z score dia akan nilai positif. Nilai akan positif sebab 250 ni lebih, 280 lebih daripada nilai tengah X tu kan, 230 nilai positif. Yang ni pula 180 dengan 300. So maksudnya awak akan dapat Z score awak bernilai negatif dan positif. So daripada situ nilai positif, tengok dalam distribution table. Saya takkan sentuh lah macam mana nak kira. Ingat dalam kelas saya sebelum ni ya. Okey. So tengok soalan 7, question number 7 ni. Okey, ini adalah regression. Ini saya contoh ni, dia tak bagi pun nilai X dengan Y. I mean dia tak decide mana satu variable X and Y. Tapi kena fikir secara logik lah. Takkanlah kita nak predict study hours based on final score. Normally kita nak predict Y kat sini, final score dengan menggunakan maklumat daripada study hours. So final score is Y, study hours is a X. X maksudnya independent variable lah, Y ni is a dependent variable. Okay. Ni nampak ni dia minta construct a scatter plot. Buatlah scatter plot kan. Lepas tu ada lagi satu soalan, does the plot show a linear relationship? Tengoklah soalan awak macam mana kan. Jawapan awak macam mana. Kalau dia nampak macam garis lurus linear tu, okeylah linear. Does the plot show a linear relationship between final score and study? Does the plot show a linear relationship between final score and study hour? Sama je ni soalan. Okay. Awak dapat yang ni ke? Medium sama. Estimate, kita tengok ni. Estimate the regression equation. Okay, sama ada ni awak boleh tambahkan saja pada table atas ni untuk dapatkan nilai summation of X, summation of X, Y kan. Untuk dapatkan nilai regression. Dan ingat yang ini mesti kena letakkan dalam bentuk Y hat plus dia. Y hat equal to apa-apa X. Based on part D, awak tengok result yang awak dapat, interpret the value of slope. Ini sebenarnya dia nak you summarize ataupun you buat conclusion atau summarize lah, interpret model yang you dapat. Okay. So kalau X dia nilai positif, okay, maksud dia for unit X apa? Hours kan? Okay. For 1 hour increase in X, so 1 hour, for 1 hour increase in study time X, okay, the score Y kan, okay, the score will increase. Kalau nilai X awak dapat positif, biasa increase ni kalau study hour ni kan. The final score will increase how much? By value of B1 score ataupun naik sebanyak berapa markah kan. Markah skor ke salah boleh laku. Okey, habis soalan ni. Betul dah. Okay, dia tak. Soalan ni kali ni dalam example ni dia tak minta calculate correlation. Tapi this semester mungkin dia suruh calculate correlation and interpret correlation. Okay? Okay, boleh kelas?
Banyak question doktor, nanti nak print ke pakai A4 je, bebas. Kertas A4 lah. Hari tu dah, okay. Macam hari tu kan. Lepas tu yang soalan yang pasal ni yang cakap random variable latihan. Saya tahu tak banyak macam soalan ni very pendek. You boleh jawab, saya tengok. Okay. Soalan yang biasa. Saya letak soalan ni. Try buat sama juga kalau any questions tak berfaham ataupun ada argument dengan kawan you ke, jawapan lain-lain ke, boleh tanya saya lah, kita bincang sama-sama lah. Okay. Tak ada pun, saya tak dapat nampak ni sama-sama lah. Ni dapat ni. Tak sempat nak bincang semua, tapi soalan bentuk lebih kurang macam ni. Macam maksud saya lah. Tapi dalam buku Prem saya rasa ada jawapan. Dalam buku Prem. Okay. So kalau tak ada kita stop lah. Kita ni meeting kita. Boleh? Boleh, madam. Mantap. So kesempatan ini wah macam nak ucapkan hari raya pula kan. Saya minta you buat yang terbaik. Prepare yang terbaik. Benda ni kita adalah skill. Saya adalah skills means that bila you make practice, lagilah banyak you biasa dengan persoalan. Jadi kalau dia jawab soalan, sama mungkin dia buka A, B jadi L, M ke kan. Okay. Saya doakan semua boleh jawab. Kalau semua dapat E pun saya yang paling seronok. Okay, sebab saya mengajar paling banyak SEM iaitu 4 kelas untuk asasi. So saya tahu dalam online ni memang banyak cabaran untuk saya menyampaikan, untuk you nak dapat apa yang ibu saya sampaikan. I know that memang tak akan sama dengan face to face, tapi kita biasakanlah dengan norma baru ni. Norma baru lah. Okay, so saya masih open lah any question ke apa. Sedih, serius ke sedih? Tata happy habis kelas dah, boleh hura-huri Okay, so itu saja. Saya pun lega juga dah habis kelas ni. Saya bolehlah fokus untuk undergraduate kelas saya pula. Ada lagi kelas lain. Okay. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Malam. Madam. Yang saya selalu musik-musik. Okay, madam. Thank you, madam. Boleh tak nak scan attendance tu? Okay, attendance siapa yang belum scan? Dekat WhatsApp je list. Nanti saya akan masuk main one. Okay, thank you, madam. Sebab 4 kelas banyak. Okay, kelas clear ya. Siapa yang tak sempat scan, masukkan nama dan nombor matrik dalam Thank you, madam. WhatsApp. Welcome. Bye.